Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita dapat sambung kelas ekonomi Islam. Dan tajuk kita pada hari ini ialah struktur pasaran menurut ekonomi Islam. Pada hari ini insya-Allah kita akan bincang tentang pengenalan struktur pasaran Islam, nilai akhlak dalam pasaran Islam dan struktur pasaran konvensional. Sebagai pengenalannya, pasaran merupakan situasi berlakunya pertemuan antara pihak pengeluar dengan pihak pembeli bagi mewujudkan proses pertukaran barang atau keluaran mengikut persetujuan dalam menetapkan harga barangan. Jadi pasaran adalah tempat di mana berlakunya pertemuan antara pihak pengeluar dengan pihak pembeli, dan tempat itu boleh jadi dalam bentuk fizikal dan boleh jadi juga dalam bentuk virtual. Macam sekarang ni, kalau kita pergi ke pasar ikan, kita panggil pasaran ikan, fish market. Okey, jadi berlakunya pertukaran barangan iaitu ikan antara pengeluar dan antara penjual dan pembeli. Ada kalanya pasaran berbentuk maya ataupun virtual. Contohnya online business. Kita membeli sesuatu barang melalui online, melalui Lazada, Shopee, ataupun direct melalui Facebook, melalui WhatsApp, dan berlakunya pertukaran antara siapa ni, tolong mute. Berlakunya proses pertukaran barangan secara virtual apabila membeli secara online, di mana pembeli dan penjual bertemu dalam satu virtual space. Tak berjumpa secara fizikal, tapi berjumpa secara virtual. Itu juga disebut sebagai pasaran. Jadi pasaran boleh jadi berbentuk fizikal, tempat yang fizikal, physical place, ataupun virtual place. Okey, dalam ekonomi konvensional terdapat dua jenis pasaran utama, iaitu pasaran persaingan sempurna dan pasaran persaingan tidak sempurna. Pasaran persaingan tidak sempurna pula terbahagi kepada tiga, iaitu pasaran persaingan bermonopoli, bahasa Inggerisnya monopolistic competition, oligopoli dan juga monopoli. Jadi semua sekali ada empat lah. Itu pasaran persaingan sempurna, pasaran persaingan monopolistik, oligopoli dan monopoli. Ada soalan setakat ni? Syarifah Nur Atikah? Atau nama glamournya apa? Ika? Aina? Ada soalan setakat ni? Ya, saya. Ada soalan? Ya, doktor. Dah makan belum? Belum. Belum makan lagi? Baru habis kelas tadi. Baru habis kelas. Dia tak makan apa lagi lah. Belum, makan pagi tadi je.
Oh, saya makan 3 kali lah. Mula breakfast, sandwich, lepas tu KFC. Dah makan KFC. Lepas tu makan cupcake. 3 kali makan lah. Lalu KFC Prof. Oh, hari ni saya belanja. Saya belanja KFC di office selepas meeting tadi. Jadi seronok makan KFC ramai-ramai, seronok. Hari Merdeka tu, anak saya beli KFC murah lah. Satu paket berapa tu saya lupa, murah. Kamu tak beli ya? KFC Hari Merdeka tu. Satu pack berapa ringgit je? Tak beli doktor. Tak beli? Oh, rugi ya tak beli. Dia offer gila-gila Hari Merdeka tu je lah. Okey, kita bincang konsep pasaran dalam Islam. Sistem pasaran Islam diwujudkan semenjak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Dah ada pasaran dah zaman Nabi tu. Pasaran tu diwujudkan bagi memenuhi tuntutan ekonomi. Ada orang yang nak berniaga, ada orang yang perlukan barangan. Jadi berjumpa di pasaran. Pasaran pada zaman itu selari dan selaras dengan peraturan syarak dan nilai akhlak Islam. Sistem pasaran Islam bersifat pasaran persaingan sempurna yang bebas daripada spekulasi. Aktiviti spekulasi adalah haram dalam Islam dan juga bebas dari sorok barang, menyembunyikan barang. Menyembunyikan barang juga haram dalam Islam. Bebas dari monopoli, maksudnya memonopoli barangan dengan meletakkan harga yang tinggi dan menyorok barangan adalah dilarang dalam Islam. Begitu juga penyeludupan juga dilarang dalam Islam. Pembaziran juga dilarang dalam Islam dan lain-lain. Jadi sistem pasaran Islam mesti bebas daripada unsur-unsur yang dilarang dan diharamkan. Seperti riba, spekulasi, perjudian, unsur-unsur perjudian dan unsur-unsur gharar, barangan tidak boleh disembunyikan, barangan mestilah barang yang halal, barang yang haram tidak boleh diniagakan. Akad jual beli bagi barang yang melibatkan unsur-unsur yang diharamkan adalah tidak sah dalam Islam. Persaingan dibenarkan bagi mewujud dan meningkatkan kualiti barangan, gaya kerja, kebajikan dan kemudahan kepada orang Islam. Jadi dalam Islam, peniaga-peniaga digalakkan untuk bersaing sesama sendiri bagi mewujudkan dan mengeluarkan kualiti barangan yang baik dan juga bersaing untuk bekerja dengan bersungguh-sungguh, fastabiqul khairat, berlumba-lumba dalam mengerjakan kebajikan dan juga berlumba-lumba untuk mewujudkan kemudahan kepada pengguna dan orang ramai. Mari kita melihat kepada ciri-ciri pasaran Islam. Yang pertama, bebas keluar masuk pasaran. Dalam Islam, tiada sekatan untuk berniaga dan juga kebebasan berpandukan kepada akhlak. Dalam Islam dipentingkan akhlak dan etika
untuk memastikan bahawa wujudnya keadilan. Harga ditentukan oleh pasaran bebas mengikut permintaan dan penawaran barang. Harga boleh ditentukan secara bebas bergantung kepada permintaan dan penawaran wang. Cuma harga tidak boleh diletakkan dengan terlalu tinggi. Sebab mesti ada keadilan di situ. Tidak boleh berlaku tidak adil dalam penetapan harga. Terdapat campur tangan kerajaan bagi harga barang keperluan asas. Barang keperluan asas seperti makanan asasi, beras, gandum, minyak, dan barang garam, gula dan barang-barang asasi, kerajaan menetapkan harga shilling supaya untuk memastikan semua masyarakat tidak mengira kaya atau miskin dapat memiliki dan memenuhi keperluan asasi masing-masing. Maklumat, pembeli dan penjual mempunyai maklumat tentang harga dan tentang spesifikasi barang yang dibeli. Termasuk juga sekiranya ada kecacatan kepada barang tersebut, maka penjual mestilah mendedahkan maklumat tentang kecacatan jika ada. Tiada unsur ragu-ragu dan unsur gharar ataupun ketidakpastian. Ada soalan sekat ni? Dalam Islam, tiada monopoli. Maksudnya, untuk mengelakkan daripada berlakunya kezaliman dan penindasan. Harga mestilah harga yang adil dan harga yang dikawal. Dan juga memastikan bahawa tidak wujud aktiviti ihtikar, iaitu aktiviti menyorok barang yang bertujuan untuk menjual barang pada harga yang lebih tinggi pada masa akan datang. Ihtikar adalah salah satu unsur yang diharamkan dalam Islam untuk memastikan bahawa tiada wujud monopoli. Dan juga untuk memastikan bahawa tidak wujudnya kekurangan penawaran disebabkan kawalan harga dan aktiviti sorok barang. Jadi dalam Islam, sorok barang adalah dilarang supaya memastikan bahawa penawaran barang sentiasa mencukupi. Okey, struktur pasaran Islam. Ada dua bentuk struktur pasaran Islam, iaitu pasaran bebas individu dan pasaran kawalan kerajaan. Pasaran bebas individu ialah pasar yang unit-unitnya tunduk kepada fungsi dan peraturan mekanisme pasar tanpa sebarang kuasa yang boleh mempengaruhi. Contohnya suatu barang, katakan ikan. Contoh sajalah, ikan kembung atau ikan temenung. Dalam pasaran ikan, harga ikan dalam pasaran ikan itu bergantung kepada permintaan dan juga penawaran. Sekiranya permintaan tinggi, maka harga ikan akan tinggi. Begitu juga sekiranya penawaran sedikit, harga ikan akan tinggi. Kalau ikan sikit, kita akan dapati harga dia mahal.
Kalau ramai orang yang ingin membeli, harga dia juga akan meningkat. Sebaliknya, jika permintaan berkurang, harga ikan akan juga turut berkurang. Atau sekiranya penawaran meningkat, banyak sangat ikan, harga ikan akan turut berkurang. Jadi kerajaan tidak masuk campur dalam penentuan harga barang-barang dalam pasaran bebas individu. Jadi dalam Islam ada pasaran yang dipanggil pasaran bebas individu, contohnya pasaran ikan, kain, baju, rumah dan sebagainya. Dan pasaran yang kedua ialah pasaran kawalan kerajaan. Kerajaan berfungsi sebagai perancang atau pengawas dalam sistem pasaran dan tidak terikat kepada fungsi dan mekanisme pasar. Ini untuk barang-barang kawalan atau barang-barang keperluan asasi yang dikawal. Kerajaan akan menentukan barang-barang yang ditafsirkan sebagai barang keperluan asasi yang perlu dikawal. Contohnya garam, gula, beras, minyak masak, tepung dan sebagainya, di mana kerajaan berfungsi untuk merancang dan mengawas dan mengkontrol, mengawal harga yang boleh dikenakan oleh penjual. Jadi untuk barang yang berada dalam pasaran kawalan kerajaan, harga mestilah tidak melebihi daripada harga yang ditetapkan oleh kerajaan. Siapa boleh bagi contoh barang-barang yang termasuk dalam pasaran kawalan kerajaan? Muhammad Lutfi. Kalau di Malaysia ni lah, apakah contoh barang yang termasuk dalam pasaran kawalan kerajaan? Minyak tu ya. Gula, Gula. Minyak tu minyak apa? minyak petrol. Betul, minyak petrol. Betul. Gula. Minyak masak yang tidak branded, yang harganya RM2.50 1 kilo. Lagi? Garam lagi? Tepung. Tepung. Gandum. Tepung gandum. Okey. Lagi? Baju? Tak. Baju tak. Baju masuk dalam pasaran bebas individu. Okey. Kita teruskan pasaran ciri-ciri pasaran bebas individu. Ciri-ciri pasaran bebas individu dalam ekonomi Islam. Mobiliti faktor pengeluaran berjalan tanpa sebarang halangan dan sekatan selain dari peraturan-peraturan ekonomi itu sendiri. Faktor pengeluaran ini termasuklah modal, pekerja dan lain-lain. Jadi pekerja dari satu bidang boleh bertukar kerja kepada bidang yang lain. Modal juga boleh dipindahkan daripada satu sektor kepada satu sektor yang lain. Kebebasan individu keluar dan masuk dalam pasaran yang terarah dan berasaskan akhlak Islam. Mana-mana penjual yang ingin menjual satu barang bebas untuk masuki pasaran dan juga bebas untuk keluar dari pasaran. Tapi mestilah berasaskan akhlak Islam. Individu bebas mengeluarkan, memasarkan dan membeli barang yang disukai tapi mesti berasaskan akhlak Islam. Dan barang itu mestilah barang yang dibenarkan oleh syarak. Barang-barang yang haram seperti babi, anjing, najis, arak, judi dan sebagainya yang haram
dan tak dapat sijil halal, mestilah tidak dijual. Diharamkan daripada menjual barang yang haram. Kesempurnaan maklumat pasaran merupakan syarat mutlak yang dikehendaki. Jadi dalam Islam, semua maklumat berkaitan barang itu mestilah didedahkan kepada pembeli. Misalnya nak menjual kereta second hand. Jadi jika ada kecacatan pada kereta tersebut, misalnya enjin tak berapa elok, dia punya steering tak apa elok, tayar tak apa elok, kena bagi tahu kepada pembeli. Jadi mestilah maklumat, ya, maklumat pasaran mestilah didedahkan. Maklumat tentang harga, keadaan, barang yang hendak dijual itu mestilah didedahkan. Kesempurnaan maklumat pasaran merupakan syarat mutlak yang dikehendaki bagi memastikan kontrak atau akad jual beli itu bebas dari sebarang unsur yang samar-samar dan sebarang unsur gharar ataupun ketidakpastian. Kebebasan tindak balas unit-unit pasaran, sama ada penjual atau pengeluar ataupun pengguna, serta larangan urus niaga negatif seperti ihtiqar, menyorokkan barang dan juga monopoli. Memonopolikan sesuatu barangan adalah dilarang. Kuasa-kuasa pasaran, yakni tindak balas penawaran dan permintaan menjadi asas kepada penentuan harga. Macam saya sebut tadi, sekiranya permintaan tinggi, harga barang menjadi tinggi. Sekiranya permintaan rendah, harga barang menjadi rendah. Sebaliknya, jika penawaran tinggi, harga barang menjadi rendah. Dan jika penawaran rendah, harga barang menjadi tinggi. Jadi, harga suatu barang bergantung kepada penawaran dan permintaan terhadap barang tersebut. Jadi, kenaikan atau penurunan harga jika perlu, maka tidak boleh disekat. Kerana sekatan untuk menaikkan atau menurunkan harga itu bercanggah dengan konsep urus niaga dalam ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, harga boleh naik, harga juga boleh turun. Kuantiti firma yang turut serta dalam urus niaga pasaran ekonomi Islam ditentukan oleh minat firma itu sendiri. Jadi, berapa banyak peniaga yang dibenarkan bergantung kepada minat peniaga itu sendiri. Jika ramai orang berminat untuk berniaga sesuatu barang, maka kuantiti firma juga akan meningkat. Sebaliknya, kalau tidak ramai yang berminat untuk turut serta dalam menawarkan satu barang, maka kuantiti firma akan berkurang. Jadi ini semua bergantung kepada tingkat penilaian firma itu sendiri. Firma-firma sebelum memasuki pasaran sudah tentu akan membuat penilaian sama ada menguntungkan atau tidak menguntungkan untuk turut serta dalam pasaran. Jika menguntungkan, maka firma-firma akan mempunyai insentif untuk masuk turut serta dalam pasaran. Okey. Semua orang boleh on video. Tak nampak muka? Nampak muka saya seorang je? Unsur yang dilarang dalam pasaran. Barang yang dilarang dalam Islam adalah barang yang mengandungi unsur riba, unsur perjudian, bahan najis. Dan mempunyai unsur-unsur yang meragukan. Yakni tidak diketahui
dengan sempurna sifat barang tersebut dan jenis barang tersebut. Nampak dah Aina ni? Nur Akilah. Tak nampak lagi? Duk buat apa? Duk tidur ke? Selain itu, unsur yang dilarang dalam pasaran ialah yang mengandungi unsur membantu maksiat seperti arak dan judi. Diharamkan. Unsur penipuan juga diharamkan. Unsur paksaan juga diharamkan dalam akad jual beli. Dalam akad jual beli, kedua-dua pihak mestilah setuju. Ridha al-muta'aqidain. Ridha al-muta'aqidain. Kedua-dua pihak penjual dan pembeli mestilah redha. Redha sini maksudnya tidak ada unsur paksaan. Juga dilarang daripada perbuatan zalim daripada sesuatu pihak. Zalim ni maksud apa? Siapa nak teka? Zalim maksud apa? Kejam. Kejam. Zirwatul hana. Zalim maksud apa? Zalim buat kerja jahat lah. Kejam lah. Kejam. Menganiayai. Menganiayai maksudnya apa? Boleh cerita dengan lebih lanjut? Lawan pada zalim apa? Zalim lawannya? Tak zalim. Zalim lawannya? Siapa nak tukar ni? Farhana. Zalim tu tak ada belas kasihan. Lawan pada zalim? Adik. Meletakkan sesuatu di tempat yang tak wajar lah. Macam tu. Betul. Itu maksud zalim. Lawan pada zalim? Lawan pada zalim? Adil. Lawan pada zalim ialah adil. Zalim maksudnya meletakkan sesuatu yang tidak sesuai pada tempatnya. Adil maksudnya meletakkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Contohnya harga yang adil, maksudnya harga yang sesuai dengan barang tersebutlah. Kalau harga yang zalim, maksudnya harga yang tidak sesuai dengan barang tersebut. Harga barang tu sepatutnya kita kata RM10, tapi dia pergi jual RM100. Itu dipanggil zalim. Jadi harga yang tidak sesuai dengan barang tersebut. Boleh ya? Lawan pada zalim ialah adil. Jadi zalim sini maksud tidak adil. Bahasa Inggerisnya injustice. Zalim ni injustice. Bahasa Arab zulmun. Lawannya adlun. Fair ataupun justice. Fair ataupun justice. Adil, bahasa Melayunya adil. Jadi Islam melarang perbuatan zalim daripada suatu pihak. Contohnya ihtiqar, menyembunyikan barang, dan monopoli, iaitu meletakkan harga barang yang terlampau tinggi apabila barang itu sedikit. Letakkan barang yang terlampau tinggi. Riba, jenis-jenis riba, kesan riba, perbezaan jual beli dengan riba, sebab pengharaman riba, hikmah pengharaman riba, keuntungan, perbezaan untung dan riba. Okey, yang riba ni kita tak sentuh dengan detail lah. Konsep pasaran Islam.
Pasaran Islam bersifat pasaran pasangan sempurna yang positif dan berakhlak. Pasaran yang berlaku secara positif dalam keadaan sihat, terpimpin dan bebas dari unsur spekulasi, bebas dari kegiatan sorok, monopoli, penyeludupan, pembaziran dan sebagainya. Kesan positif pasaran pasangan sempurna ialah pertama, mempertingkatkan kebaikan ataupun maslahah dan manfaat, kepenggunaan barangan dan perkhidmatan. Bahasa mudahnya, barang itu membawa manfaat dan barang itu membawa kebaikan kepada pengguna. Kesan yang kedua, mempertingkat kualiti barangan dan perkhidmatan serta mengurangkan beban pengguna dalam mendapatkan dan memenuhi keperluannya dengan harga yang rendah. Jadi kesan positifnya ialah pengguna dapat membeli barang dengan harga yang murah dan kualiti yang tinggi. Dan juga kesan positifnya yang ketiga ialah mengelakkan berlakunya persaingan yang berasaskan kepada penipuan. Habis. Pasaran kawalan kerajaan pula. Untuk pasaran tertentu, misalnya minyak petrol, minyak masak yang tidak berjenama, tepung yang tidak berjenama, beras yang tidak berjenama, kerajaan berfungsi sebagai perancang atau pengawas atau pengawal, controller dalam sistem pasaran untuk mengelakkan penipuan dan untuk memberi perlindungan kepada masyarakat. Beberapa bentuk campur tangan kerajaan termasuk yang pertama, merancang dan mengurus aspek pengurusan, aspek pengeluaran, aspek penggunaan dan pengagihan mengikut corak yang dikehendaki. Contohnya beras ataupun ayam ataupun daging, kerajaan campur tangan untuk merancang dan mengurus aspek pengeluaran. Berapa banyak pengeluaran ayam yang diperlukan untuk memenuhi permintaan. Okay, kerajaan kena melihat corak penggunaan. Misalnya di musim tertentu penggunaan ayam meningkat, penggunaan telur ayam yang meningkat, penggunaan gula yang meningkat. Jadi kerajaan perlu merancang dan mengurus aspek pengeluaran bagi memenuhi penggunaan dan juga pengagihan mengikut corak yang dikehendaki. Konsep hak milik awam dalam kemudahan utiliti yang perlu dikongsi melalui peranan kerajaan. Kerajaan juga bertanggungjawab untuk mengeluarkan kemudahan-kemudahan tertentu. Contohnya tandas awam, dulu ada telefon awam, kemudian bangunan, balai raya dan sebagainya untuk menyedia sekolah, hospital awam. Semua ini adalah dipanggil hak milik awam. Untuk memastikan bahawa kebajikan pengguna dapat dipenuhi. Contohnya dalam aspek kesihatan, kerajaan membina hospital supaya memastikan semua orang dapat menggunakan perkhidmatan kesihatan. Begitu juga dalam aspek pendidikan, kerajaan menyediakan sekolah-sekolah, universiti-universiti awam untuk memastikan semua orang dapat akses kepada barang-barang tersebut. Juga peranan kerajaan dalam jaminan sosial, kerajaan perlu memastikan bahawa tidak ada mana-mana anggota masyarakat yang tercicir dan
kerajaan perlu menjamin bahawa setiap anggota masyarakat mendapat keperluan asas yang diperlukan, contohnya tempat tinggal, makanan, pakaian. Kerajaan juga berperanan sebagai pengawal selia bagi mencapai objektif negara. Jadi objektif negara bergantung kepada kerajaan lah untuk menentukan. Jadi objektif negara yang utama ialah untuk menjaga kebajikan masyarakat. Maximization of social welfare. Menjaga kebajikan masyarakat. Dan mengawasi peraturan negara yang telah ditetapkan. Peranan institusi Hizbah. Pertama, memastikan barang yang dipasarkan adalah halal dan mematuhi kehendak syarak. Barang yang terlarang akan dimusnah, dirampas atau ditukar menjadi barangan yang bermanfaat. Yang kedua, institusi Hizbah berperanan untuk membenteras penipuan dan penyelewengan pada barang dan harga. Institusi Hizbah diberi kuasa memeriksa, menguji alat timbangan, sukatan dan ukuran yang digunakan. Memastikan piawaian yang ditetapkan dipatuhi dan hukuman berat diberikan kepada kes penipuan yang berat. Jadi perlu ada satu institusi yang dinamakan institusi Hizbah untuk mengawal harga, barangan, sukatan dan ukuran. Ada apa-apa soalan setakat ni? Yang ketiga, institusi Hizbah berperanan untuk mencegah urus niaga yang melibatkan unsur riba. Yang keempat, institusi Hizbah berperanan untuk memerangi perbuatan ihtikar, iaitu perbuatan menyimpan dan menjual barang tersebut semasa harga naik. Dia menyorok barang dan menjual barang bila harga barang itu naik. Institusi Hizbah berhak memaksa penjual yang mempunyai simpanan stok barang yang berlebihan supaya menjualnya kepada orang ramai ketika kebuluran atau bencana pada harga pasaran. Katalah berlaku bencana, ada penjual atau pengeluar yang membuat stok, maka institusi Hizbah boleh memaksa penjual tersebut untuk menjual barang tersebut pada harga yang munasabah, iaitu harga yang bergantung kepada pasaran. Yang kelima, institusi Hizbah berperanan untuk mengawal penetapan harga. Peniaga mesti menjual barang mengikut harga yang ditetapkan oleh pemerintah atau sultan. Memastikan harga masih menguntungkan pengeluar dan peniaga. Harga itu walaupun murah mestilah harga yang menguntungkan pengeluar dan peniaga. Kalau tak untung, teruklah pengeluar. Jadi mestilah harga yang ditetapkan harga yang menguntungkan pengeluar dan peniaga. Dengan ini dapat menjamin pengeluaran produk berterusan. Penetapan harga tidak membebankan pembeli atau pengguna. Harga yang ditetapkan mestilah harga yang munasabah dan adil dan tidak membebankan mana-mana pihak sama ada pembeli atau pengguna. Institut Hizbah berhak sentiasa meninjau dan mengawasi pasaran untuk memastikan harga ditetapkan itu dipatuhi oleh para peniaga. Ada soalan setakat ni? Faham semua? Aina faham? Aina, ha? Tak faham boleh tanya. Nur Akilah. Ya, Adik, doktor. ada apa-apa soalan? Tak ada. Pasal apa? Sebab penerangan yang jelas dan mudah faham. Oh, saya baca je.
Fahamlah doktor duk cerita tu. Oh, faham okey. Yang hisbah-hisbah ni. Ni teori je. Hisbah-hisbah ni teori je. Di Malaysia sendiri tak ada pun. Dia sepatutnya ada lah satu institut hisbah ni yang berperanan untuk melindungi pengguna. Institut hisbah yang nama Institut Hisbah tu di Malaysia tak ada pun. Cuma di Malaysia ni adalah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna yang ada apa ni, yang dari semasa ke semasa dia pergi ke pasar-pasar untuk memastikan peniaga menjual barang pada harga yang ditetapkan oleh kerajaan. Tapi kita tak panggil hisbah lah. Okey. Kemudian mencegah urus niaga melibatkan unsur riba. Kita tak ada lah institut hisbah, tapi di Malaysia ni kita ada sistem perbankan Islam untuk memberi pilihan kepada pengguna untuk membuat urus niaga perbankan yang bebas daripada unsur riba. Kemudian ikhtiqar ni di Malaysia ni adalah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna yang akan memantau jika ada peniaga ataupun pengeluar yang menyorok barang dan dikenakan denda-denda tertentu. Tapi nama hisbah tu tak wujudlah. Ini kita cerita tentang teori. Okey, akhlak dalam pasaran Islam. Hubungan harmoni antara individu dan unit-unit pasaran berteraskan dua bentuk hubungan, iaitu hubungan ukhuwah berteraskan akidah dan hubungan kemanusiaan yang erat. Jadi kalau sesama Islam tu ada hubungan yang berbentuk ukhuwah sesama Islam. Tanggungjawab seorang Islam ialah membantu orang Islam yang lain, termasuk dalam urusan jual beli. Kemudian hubungan antara yang Islam dengan bukan Islam pula berdasarkan hubungan kemanusiaan. Orang bukan Islam juga memerlukan barang. Jadi barang yang dijual dan dibeli itu mestilah berteraskan kepada konsep kemanusiaan. Janganlah menjual barang yang tak berkualiti tapi harganya mahal. Itu itu adalah dilarang dalam Islam. Saya pernah beli dalam FB satu barang. Dia panggil kabinet stainless steel. Harganya ialah dalam FB saya beli harganya ialah RM239, kabinet 4 tingkat stainless steel. Kemudian anak saya pula tunjuk dalam Lazada barang yang sama harganya ialah sebanyak RM75 sahaja. Tapi beli melalui FB RM239. Padahal harga yang sebenarnya hanyalah RM75 sahaja. Itu contoh harga yang dikenakan yang terlampau tinggi berbanding dengan harga yang sebenar. Okey, konsep yang kedua, konsep akhlak yang kedua adalah konsep barangan dan utility. Barangan yang dijual itu yang diiktiraf utility penggunaan dalam bentuk yang selaras dengan ekonomi Islam, bermaksud barang yang dijual itu mestilah membawa manfaat dan membawa kebaikan. Tak boleh dijual barang yang tak ada manfaat langsung dan tak ada kebaikan langsung. Contohnya apa barang yang tak ada manfaat langsung? Batu. Pergi jual batu. Nak buat apa? Batu tak ada manfaat. Boleh katok tuju kepala orang boleh. Boleh tuju kat orang boleh. Tu
Tak boleh jual barang yang tak ada manfaat. Saya pernah kena tipu. Tahun 90-an tak banyak handset macam sekarang. Handset pada masa tu sangat mahal. Ada orang tu ketuk pintu kereta saya, dia kata nak beli tak handset? Harga handset ni murah saja, RM200. Handset second hand. Kemudian dia tunjuk kat saya. Saya bagi RM200. Lepas tu dia baling handset kat atas riba saya pun jalan. Balik tengok, handset yang dia baling tu, handset mainan. Penipu punya orang, RM200 saya habis, handset mainan. Handset yang mula dia tunjuk tu, handset sebenar. Tapi, bila saya bagi RM200, dengan cepat kilat dia tukar handset dia tunjuk tu dengan handset mainan. Saya masa tu duduklah kereta. Lepas tu, dia menghilangkan diri, saya pun balik rumah, syok lah nak guna handset tu. Tengok-tengok handset mainan, penipu punya Cina. Cina. Penipu punya orang. Okey, itu contoh menjual barang yang tak ada kegunaan. Handset mainan saya nak buat apa? Saya balin dalam parit. Nak buat apa handset mainan? Boleh tengok saja. Rupa je macam handset. Tapi tak ada apa. Barang yang dijual mestilah barang yang mempunyai nilai ataupun manfaat dalam bentuk yang selaras dengan ekonomi Islam. Manfaat itu mestilah manfaat yang selaras dengan Islam. Norma pasaran. Islam menekankan norma dan akhlak serta hukum bagi menjadikan pasaran berfungsi sebagai tempat yang bersih, menerusi sifat jujur, ikhlas dan sebagainya. Tamat. Masya Allah. Habis dah. Tamat. Satu lagi lah. Sampai satu lagi. Sikit lagi. Sebab kelas itu kita miss. Boleh? Satu lagi. Boleh, Doktor. Satu lagi. Konsep agihan pendapatan dan kekayaan. Okey, konsep agihan pendapatan dan kekayaan. Agihan kekayaan dan pendapatan dalam Islam. Agihan kekayaan dan agihan pendapatan dalam Islam. Definisi agihan. Menurut Islam, agihan ialah bagaimana pendapatan dan kekayaan negara diagihkan di antara faktor pengeluaran, iaitu faktor-faktor yang menyumbang kepada pengeluaran, contohnya modal dan buruh tenaga kerja yang menyumbang kepada pengeluaran. Tenaga kerja ni pula ada macam-macam peringkat, ada peringkat tinggi, ada peringkat pertengahan, ada peringkat rendah. Bagaimana kekayaan nak diagihkan dan juga bagaimana kekayaan diagihkan kepada bukan faktor pengeluaran. Contoh bukan faktor pengeluaran ialah orang yang menganggur, orang yang tidak bekerja. Bagaimana kekayaan itu diagihkan? Kalau individu yang menganggur kerana tidak mampu bekerja, mereka juga memerlukan pendapatan untuk meneruskan kehidupan. Bayangkan kalau orang itu miskin, tak ada kerja. Tak ada kerja itu maksudnya dia bukan faktor pengeluaran. Tapi dia juga nak hidup kan? Takkanlah tak ada pendapatan langsung, dia juga perlu hidup. Jadi kerajaan juga perlu mewujudkan sistem yang adil bagaimana pendapatan dan kekayaan negara perlu diagihkan. Bukan saja kepada faktor pengeluaran iaitu seperti tanah, modal,
pekerja yang menyumbang kepada pengeluaran, tapi juga kepada bukan faktor pengeluaran. Contohnya, orang yang tidak bekerja. Contohnya melalui sistem agihan zakat dan sumbangan-sumbangan yang lain. Jadi kerajaan mesti memikirkan tentang agihan kepada orang yang bekerja dan juga orang yang tidak bekerja. Dalam konvensional pula, agihan merujuk kepada bagaimana pendapatan dan kekayaan negara diagihkan di antara pelbagai faktor pengeluaran yang memberi sumbangan untuk mendapatkan kekayaan tersebut, iaitu pengagihan faktor. Dalam konvensional, tidak dinyatakan tentang bagaimana kekayaan negara diagihkan kepada mereka yang tidak memberi sumbangan kepada faktor pengeluaran. Jadi orang yang tak bekerja tu jadi terbiar, tidak mendapat agihan daripada kerajaan dalam konvensional. Dalam konvensional tidak ada sistem zakat, tidak ada sistem wakaf, tidak ada sistem infak seperti mana yang ada dalam Islam. Itulah cantiknya Islam tu. Kepentingan agihan. Agihan sebagai sesuatu yang penting kerana ia memberi implikasi secara langsung kepada kebajikan manusia. Dalam surah Al-Hasyr ayat 7, maksudnya supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya sahaja di antara kamu. Jadi dalam Islam menekankan bahawa harta juga perlu beredar, perlu diagihkan kepada orang-orang yang memerlukan. Walaupun mereka itu tidak menyumbang kepada faktor pengeluaran. Di dalam Islam tak bolehlah orang-orang yang tidak bekerja dibiarkan begitu saja hidup melarat tanpa sokongan daripada pihak kerajaan. Ada apa-apa soalan? Matlamat aktiviti agihan. Pertama, mewujudkan sebuah sistem ekonomi yang praktikal. Matlamat ini menekankan agar setiap individu akan mendapat bahagian masing-masing selaras dengan tenaga dan sumber-sumber yang telah disumbangkan. Jadi kalau orang tu misalnya dia bekerja di peringkat tinggi, maka mendapat agihan pendapatan yang tinggi. Kalau dia di peringkat sederhana, agihan pendapatan juga sederhana. Kalau dia pekerja bawahan, mendapat agihan pendapatan yang sedikit. Setiap individu berhak mendapat hak masing-masing. Matlamat ini bertujuan untuk membolehkan setiap individu mendapat hak masing-masing. Ekonomi Islam tidak hanya memperuntukkan harta kepada mereka yang terlibat secara langsung dalam proses pengeluaran sahaja. Islam tidak mengagihkan harta kepada mereka yang bekerja sahaja, malah juga Islam mengagihkan harta mereka seperti yang ditetapkan oleh Allah SWT sebagai rakan kongsi terhadap harta tersebut. Jadi orang yang kaya misalnya 25% daripada hartanya mesti diagihkan kepada asnaf-asnaf yang memerlukan. Jadi 25% daripada harta itu adalah milik asnaf zakat. Contohnya. Okey. Matlamat aktiviti agihan yang seterusnya adalah untuk membasmi penumpuan harta. Islam amat memberi perhatian agar harta janganlah dibiarkan tertumpu kepada segelintir golongan manusia sahaja. Tetapi sebaliknya mestilah dibenarkan berkisar dalam masyarakat seberapa luas yang boleh supaya jurang antara yang kaya dan miskin boleh dirapatkan. Ini boleh dilaksanakan melalui menggunakan konsep zakat, konsep wakaf. Doktor, Ya. tak ada slide pun. Oh, tak ada slide. Nasib baik Ahmad. Kawan saya abang. Tak ada slide. Oh, Ahmad lambat. Oh, ni nampak? Nampak prinsip pengagihan, nampak tak?
Nampak. Tadi tak nampak eh? Duk. Tak nampak. Tadi doktor tak tekan. Tadi saya lupa tekan, tak ada siapa hambat. Nak ulang balik ah? Ulang balik. Mula-mula tadi, tajuk kita ialah agihan kekayaan dan pendapatan dalam Islam. Nampak tak? Nampak doktor? Okey. Lepas tu, definisi agihan. Nampak eh? Okey, agihan dalam Islam ialah merujuk kepada bagaimana pendapatan dan kekayaan negara diagihkan di antara faktor pengeluaran dan juga bukan faktor pengeluaran. Faktor pengeluaran ni ialah termasuk mereka yang bekerja. Okay, mereka yang bekerja. Modal dan buruh yang digunakan dalam pengeluaran. Yang bukan pengeluaran ni ialah mereka yang tidak bekerja. Jadi Islam menekankan bahawa kekayaan negara perlu diagih kepada orang yang bekerja dan juga kepada yang tidak bekerja. Konvensional hanya merujuk kepada bagaimana agihan kekayaan negara diagihkan di antara pelbagai faktor pengeluaran yang memberi sumbangan untuk mendapatkan kekayaan tersebut. Jadi dalam konvensional hanya dipentingkan kekayaan negara diagihkan kepada mereka yang menyumbang sahaja kepada pengeluaran. Jadi orang yang tidak bekerja tidak mendapatlah bahagian. Di dalam Islam, agihan adalah suatu yang sangat penting kerana ia memberi implikasi secara langsung kepada kebajikan manusia. Dalam surah Al-Hasyr ayat 7, maksudnya supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Orang miskin pun perlu harta juga. Orang miskin juga perlu sumber pendapatan juga kan. Mereka juga perlu makan, mereka juga perlu tempat tinggal, mereka juga perlu pakaian. Jadi orang kaya bertanggungjawab untuk memastikan bahawa sebahagian kecil daripada kekayaan mereka itu diagihkan juga kepada mereka-mereka yang susah, yang memerlukan. Matlamat aktiviti agihan pertama mewujudkan sistem ekonomi yang praktikal. Yang kedua, setiap individu mesti mendapat hak masing-masing. Jadi mereka yang bekerja, yang berada di atas, yang tergolong dalam golongan pengurusan tertinggi misalnya, mereka akan mendapat hak mereka yang lebih lah. Bos-bos, mereka berada dalam peringkat pengurusan dan profesional, biasanya mendapat pendapatan yang lebih. Mereka berada di golongan pertengahan mendapat pendapatan yang sederhana dan mereka yang bekerja di peringkat bawahan mendapat pendapatan yang kurang. Tapi setiap individu berhak mendapat hak masing-masing. Dan juga dalam Islam, walaupun seseorang itu tidak bekerja, tidak mampu bekerja, mereka juga mendapat hak mereka juga dalam bentuk zakat, wakaf, infak dan sedekah. Matlamat aktiviti agihan juga ialah untuk membasmi penumpuan harta. Harta dalam Islam mestilah tidak hanya tertumpu kepada individu-individu tertentu saja, kena agih kepada golongan-golongan lain yang memerlukan. Jadi dalam Islam orang kaya tidaklah boleh mengaku bahawa harta itu semua miliknya sendiri sebab sebahagiannya adalah milik orang lain. Contohnya 2.5% pada harta itu adalah milik asnaf zakat. Jadi orang kaya perlu mengeluarkan zakat, boleh juga mengeluarkan wakaf, sedekah dan infak kepada mereka yang memerlukan untuk membasmi penumpuan harta. Jadi harta perlu berlegar dalam masyarakat. Prinsip agihan pertama adil. Meletakkan adil maksudnya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Memberikan sesuatu pada yang berhak menerimanya. Buruh berhak mendapat upah. Modal berhak untuk mendapat keuntungan ataupun sewa. Tanah berhak mendapat sewa. Usahawan berhak mendapat keuntungan. Zakat. 8 asnaf berhak mendapat zakat. Faraid
pewaris berhak mendapat hak daripada harta faraid dan cukai adalah hak kepada semua masyarakat umum. Ihsan maksudnya berbuat baik kepada manusia dan menghindari daripada melakukan kejahatan. Golongan kaya membantu golongan miskin, iaitu pengagihan kekayaan kepada bukan faktor pengeluaran. Jadi prinsip agihan, kena ingat masuk dalam exam ni. Ada dua, iaitu adil dan ihsan. Kena ingat apa maksud adil, apa maksud ihsan. Hak faktor dan agihan pendapatan. Mereka yang mempunyai hak utama, prima. Golongan prima ni adalah golongan yang merupakan faktor-faktor pengeluaran yang mengambil bahagian dalam proses pengeluaran. Hak ini terdapat dalam bentuk upah, sewa dan untung. Yang kedua, mereka yang mempunyai hak kedua atau hak sekunder, iaitu golongan yang tidak terlibat secara langsung dalam pengeluaran. Contoh orang miskin yang tak mampu bekerja, orang cacat tak mampu bekerja. Mereka ni adalah mereka yang mempunyai hak kedua atau hak sekunder. Hak mereka diperoleh melalui ketetapan-ketetapan yang ditetapkan oleh Allah SWT ke atas pengeluar-pengeluar harta untuk jadikan mereka ini sebagai rakan kongsi terhadap harta pengeluar-pengeluar tersebut. Misalnya orang-orang yang kaya yang memenuhi syarat untuk bayar zakat, mereka perlu mengeluarkan 2.5% daripada harta pendapatan mereka kepada asnaf zakat. Jadi asnaf zakat secara tak langsung merupakan rakan kongsi terhadap harta pengeluar-pengeluar tersebut. Pemilik harta sekunder, pemilik hak sekunder harta. Pemilik hak sekunder harta. Islam telah menggariskan satu senarai yang panjang berhubung dengan mereka yang mempunyai hak sekunder terhadap harta. Tanggungjawab untuk tujuan yang murni ini tidak sahaja dibebankan ke atas negara, malah melibatkan ramai pihak. Institusi zakat, institusi wakaf dan sebagainya. Bagi mencapai matlamat agihan peringkat kedua ini, Islam telah menetapkan satu sistem yang teratur dan kemas. Harta secara prinsip adalah hak milik Allah SWT yang merupakan pencipta sebenar harta, dan Allah lah yang menganugerahkan harta tersebut kepada manusia akan hak pemilikan terhadap harta tersebut. Jadi orang kaya tidak boleh mendabik dada kata ini aku dapat pada hasil usaha aku, tak boleh macam tu. Sebab pemilik sebenarnya ialah Allah Ta'ala. Seorang tu kaya pun dengan izin Allah SWT melalui asbab usaha mereka lah. Tapi hak pemilik yang sebenarnya adalah Allah Ta'ala. Meskipun manusia adalah pemilik terhadap ganjaran yang diperolehinya sebagai pulangan dari usahanya, hakikat sebenar ialah Allah lah dengan limpah rahmatnya yang memberi kepada manusia keupayaan untuk berusaha, dan Allah juga lah yang menciptakan semua harta kekayaan. Dengan ini manusia adalah tidak bebas sama sekali untuk menggunakan harta dengan sewenang-wenangnya, dan manusia itu sebenarnya terikat dengan perintah-perintah Allah SWT yang disebut dalam Al-Quran. Manusia adalah bertanggungjawab untuk membelanjakan harta di tempatnya Allah Ta'ala telah arahkan dan izinkan. Pemilik hak sekunder harta. Asas kefahaman mengenai perkara di atas, iaitu hak sekunder harta, sekaligus membawa kepada kedudukan golongan kedua yang turut berhak terhadap harta walaupun mereka tidak bekerja kerana kepentingan tertentu selain daripada faktor-faktor pengeluaran yang terlibat secara langsung dalam proses pengeluaran. Ada orang tak mampu kerja, jadi dia tak terlibat dalam proses pengeluaran, dia tak dapat gaji, tak dapat upah, tapi mereka juga turut berhak terhadap harta-harta tertentu. Menurut Islam, setiap individu dalam golongan kedua ini, iaitu golongan yang tidak bekerja atau yang tidak menyumbang kepada pengeluaran, adalah juga berhak. Individu ini juga berhak kepada harta yang dihasilkan kerana pemilik hak utama atau prima terhadap harta mesti memberi harta tersebut.
ekoran dari terikat dengan kewajipan yang telah ditetapkan oleh Allah. Harta-harta dalam kategori hak sekunda ialah zakat, nafkah, faraid, sedekah sunat, kafarah, infak, wakaf dan sebagainya. Zakat. Apa maksud zakat? Kadar tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Kena ingat definisi zakat. Zakat maksudnya kadar harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, iaitu asnaf, dengan beberapa syarat tertentu. Nak bayar zakat mesti ada cukup syarat. Contohnya, mesti memiliki barang dengan sempurna, mesti cukup haul atau tempoh dan mesti cukup nisab. Terdapat dua jenis zakat, iaitu zakat fitrah dan zakat harta. Contoh zakat harta ialah zakat pendapatan, zakat perniagaan, zakat pertanian, zakat wang simpanan, zakat emas, perak dan lain-lain. 8 asnaf zakat yang disebut dalam Quran iaitu golongan fakir, miskin, amil, iaitu mereka yang bertindak mengutip dan mengagihkan zakat, mu'allaf, mereka yang berjinak-jinak dengan Islam, hamba, orang yang berhutang, fi sabilillah, orang yang memperjuangkan Islam, dan juga golongan musafir yang kesuntukan wang. Peranan zakat ialah untuk menghapuskan kemiskinan, meluaskan pemilikan harta dan pendapatan, mewujudkan keseimbangan ekonomi di kalangan masyarakat, yakni mewujudkan jurang, mengurangkan jurang perbezaan di antara golongan yang kaya dan golongan miskin, dan membersihkan jiwa individu, yakni orang-orang kaya yang mempunyai lebihan harta dari sifat-sifat negatif seperti tamak. Kepentingan zakat. Zakat juga mampu mendidik dan membina syahsiah individu, membina sikap prihatin golongan kaya kepada golongan miskin. Dengan memberi zakat itu, golongan miskin akan menyayangi golongan kaya dan golongan kaya akan prihatin terhadap orang miskin. Zakat juga berupaya untuk menyelesaikan masalah kemiskinan, dan zakat merupakan ibadat yang wajib sebab Allah SWT sebut dalam Quran lebih daripada 100 kali tentang perintah mengeluarkan zakat. Contohnya Allah sebut, aqimus salata wa atuz zakah, tunaikan zakat dan dirikan sembahyang. Lebih daripada 100 kali Allah sebut dalam Quran. Zakat juga berperanan untuk mengelak kecelakaan di akhirat dan mengelak pada kemurkaan Allah di dunia. Kesan zakat dari segi ekonomi, zakat mampu untuk meningkatkan kuasa beli golongan-golongan yang tidak mempunyai harta. Jadi apabila mereka mendapat zakat, mereka mempunyai kuasa untuk membeli dan mereka akan menggunakan wang tersebut untuk membeli barang yang diperlukan. Ini akan dapat merancangkan aktiviti ekonomi. Mencegah penimbunan harta. Jadi dengan adanya zakat, harta-harta itu tidaklah disimpan tidaklah tersimpan dan tertumpu di kalangan golongan yang kaya sahaja. Zakat juga mengurangkan pengangguran, menggerakkan harta yang beku dan mendorong kepada pelaburan. Dari segi sosial, dapat membentuk masyarakat yang adil dan saling bantu-membantu. Wang zakat juga digunakan untuk berbelanja untuk kebajikan masyarakat, mengikis perasaan iri hati. Jadi orang miskin tidak perlulah berasa iri hati kepada orang kaya, kerana orang kaya membantu orang miskin dengan membayar zakat. Mengurangkan kadar jenayah. Dengan adanya zakat itu dapat mengurangkan kadar jenayah, kerana mereka yang melakukan jenayah selalunya mereka yang terdesak untuk mendapatkan wang untuk memenuhi keperluan mereka. Dengan adanya zakat tu,
mudah-mudahan mereka tidak perlu untuk terlibat dalam jenayah kerana mereka dibantu dengan bantuan zakat. Zakat juga boleh berperanan sebagai penyucian harta dan mewujudkan sikap saling tolong-menolong, bantu-membantu dan prihatin. Akhlak zakat dapat menghapus sifat tamak dan menguji sejauh mana keimanan dan ketakwaan dan mengurangkan perbezaan antara yang kaya dan miskin. Nafkah. Nafkah terbahagi kepada nafkah wajib dan nafkah sunat. Nafkah wajib termasuklah nafkah di jalan Allah SWT untuk mendirikan agama Islam, zakat dan nafkah terhadap isteri. Nafkah sunat termasuklah sedekah kepada golongan yang miskin dan sebagainya. Nafkah wajib boleh dikuatkuasakan oleh negara, manakala nafkah yang lain terpulang kepada diri masing-masing sejauh mana ketakwaan mereka kepada Allah Ta'ala. Faraid, menurut istilah syarak, faraid adalah bahagian-bahagian yang telah ditetapkan oleh syarak untuk ahli waris. Ia adalah berkaitan dengan pembahagian harta pusaka yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Wasiat pula adalah pemberian satu hak yang disandarkan atau dikaitkan kepada sesudah mati. Wasiat tidak boleh dibuat sewenang-wenangnya dan ia tertakluk kepada peraturan tertentu. Antaranya, wasiat tidak boleh dibuat untuk memperuntukkan harta kepada ahli waris yang berhak kepada harta pusaka. Hadis Nabi, la wasiyata liwaris. Tidak ada wasiat untuk waris. Jadi wasiat tak boleh dibuat kepada ahli waris. Dan wasiat tidak boleh melebihi 1/3 daripada keseluruhan harta. Di dua peraturan wasiat. Pertama, la wasiyata liwaris. Tidak ada wasiat kepada waris. Dan kedua, wasiat tidak boleh melebihi 1/3 daripada keseluruhan harta. Sedekah. Sedekah ni adalah sumbangan secara sukarela dan hukumnya adalah sunat. Dalam hadis, maksud hadis ni, sesiapa yang memberi makan seseorang yang lapar, Allah akan memberinya makan buahan di syurga. Siapa yang memberi minum seseorang Muslim yang dahaga, Allah akan memberinya minuman syurga Rahiq al-Mahtum pada hari akhirat. Siapa yang memberi pakaian seseorang mukmin yang tidak berpakaian, Allah akan memberi pakaian hijau di syurga. Maksud hadis. Wakaf. Amalan wakaf amat besar artinya dalam kehidupan sosioekonomi dan keagamaan. Islam letakkan amalan wakaf sebagai salah satu macam ibadat yang sangat digalakkan. Maksud hadis, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW sabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amalahu illa min thalath, sadaqatin jariyatin wal ilmi yuntafa'u bih wa waladin salihin yad'u lah atau kama qala." Maksudnya, apabila seseorang meninggal dunia, semua pahala amalnya terhenti kecuali 3 macam amalan, iaitu sedekah jariah, yakni wakaf, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang sentiasa mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Yang dimaksudkan dengan sedekatun jariyatun. Sedekah jariah itu iaitu sedekah yang mengalir, ialah menyediakan harta yang tahan lama untuk maksud-maksud kebaikan hingga manfaatnya dapat terus dinikmati meskipun orang yang bersedekah jariah itu telah meninggal dunia. Para ulama telah bersepakat bahawa yang maksudkan dengan sedekah jariah itu tidak lain tidak bukan adalah wakaf. Kafarah. Islam mengenalkan kafarah ke atas kesalahan-kesalahan tertentu yang dilakukan dalam agama dengan memberi makan kepada golongan miskin. Misalnya, kafarah sumpah, kafarah zihar, membunuh tanpa sengaja dan sebagainya. Denda-denda atau kafarah itu dibayar bukan dalam bentuk wang yang dibayar kepada mahkamah
yang akan mengkayakan negara, tetapi Al-Quran telah menentukan hukuman tertentu untuk faedah kemanusiaan. Misalnya, membebaskan hamba abdi dan memberi makan kepada golongan miskin. Dengan cara ini dapat menghapuskan penyakit-penyakit sosial. Pencegahan penyelewengan harta. Pencegahan bagi memastikan aliran harta berlaku dengan sempurna. Dilakukan melalui larangan memperoleh harta dengan amalan riba, larangan pembekuan harta, pembaziran, perjudian, spekulasi dan sebagainya, dan mencegah aktiviti yang bertentangan dengan syarak. Habis. Habis, 2 slide. Ada apa-apa soalan? Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi